Okay, Assalamualaikum. So, kita akan move kepada yang seterusnya iaitu proses embryogenesis, iaitu the formation and development of an embryo. Okay, so selepas berlakunya proses fertilization, okay, so terbentuknya zygote. Okay, zygote akan terhasil selepas proses fertilization. So zygote ni is a single cell organism. Lihat dia just a single cell organism yang terhasil selepas proses fertilize the egg kan, proses fertilization of the egg. So zygote ni just single cell. Then apa yang akan berlaku pada zygote ni? Okay, dia akan menjalani proses cleavage. Okay, so the zygote ni dia akan cleavage. Okay, cleavage untuk menghasilkan ataupun dia akan cleavage untuk membentuk smaller cell. Okay, yang dipanggil blastomeres. Okay, so each cell ni dipanggil blastomeres. Okay, so dia akan reach the uterine cavity. Kita lihat perjalanan daripada day 0 fertilization sehinggalah sampai kepada bahagian kata ni adalah bahagian uterine cavity. This one adalah oviduct kan. Okay, melalui oviduct dan sampai kepada uterine cavity ni dia ambil masa lebih kurang 5 hingga 6 hari lah after fertilization. So the embryo ni akan divide selama 5 hingga 6 hari tu dia akan divide and multiple itself, dan sel ini dipanggil blastomeres tadi blastomeres, untuk membentuk satu structure dipanggil blastocyst. Okay, to become a blastocyst. So blastocyst ni adalah structure form in the early development of mammals. Okay, so kita akan lihat dengan lebih detail lah. Okay, bagaimana boleh terbentuklah sekali berlakunya implantation of the embryo ni pada dinding and pada endometrium. Okay, so this one adalah endometrium, dan kemudian berlakunya implantation of an embryo ni pada endometrium. Okay, so after fertilization, development of the embryo ni begins in the oviduct lah. Okay, ni suka lihat ni adalah structure oviduct kan. Mana this one? Okay, ni dalam ni adalah oviduct. So development of the embryo embryo ni dia bermula in the oviduct lah. Okay, and then dia akan move towards to the uterus. So di kawasan adalah uterus. Okay, so development of embryo ni can be divided into 3 stages. The first one is the process cleavage, dia panggil cleavage. The second one gastrulation, and the third one kita panggil dia organogenesis. Okay, untuk proses cleavage ni after fertilization, okay, bila berlakunya fertilization, so dia akan membentuk zygote, is it? Okay, zygote ni sebenarnya dalam keadaan satu sel. Okay, dia adalah hanya satu sel saja. Okay, dan apa yang akan berlaku di zygote, dia akan divide into smaller cell. Okay, into smaller cell, dan this cell kita panggil blastomeres. Okay, so daripada satu sel ni dia akan membentuk 2 cell. Okay, dan daripada 2 cell to 4 cell, from 4 cell stage to 8 cell stage. Okay, so melalui proses cleavage lah. Okay, dan bila dia sampai pada satu stage di mana sel tu ada lebih kurang 16 ataupun lebih. Okay, 16 ataupun more cell. So this stage kita panggil dia morula. Okay, morula. Okay, and then daripada morula dia akan form blastocyst. Okay,
dia akan cleavage lagi sehinggalah dia terbentuk lebih kurang 100 sel. Okay, 100 sel. So this stage, okay, the structure tu kita panggil dia blastocyst. Okay, so ini adalah proses cleavage lah, dan dia ambil masa lebih kurang 5 hari lah, 5 hari sebelum terbentuknya proses terbentuknya structure blastocyst ni. Okay, so ini adalah structure blastocyst. So blastocyst ni actually is a structure formed in the early development of a mammals, and this structure is formed after the formation of morula. Okay, morula ni dalam keadaan 16 ataupun lebihlah sel, tu kita panggil dia morula. Dan daripada morula dia akan form lebih kurang 100 sel. Okay, dan 100 sel ni ni semua yang kita panggil as a blastocyst. Okay, so ini melalui proses cleavage lah. So the structure blastocyst ni actually is a fluid-filled hollow spherical mass of cell. So kalau lihat structure dia ni pun nampak dia bulat. Okay, dia dipanggil hollow spherical mass of a cell. It is composed of a single layer. Okay, bahagian luarnya ni just a single layer of flattened cell yang panggil trophoblast, and di bahagian ada one side ni ada cluster of a cell yang kita panggil inner cell mass. Okay, manakala di bahagian tengah dia ada fluid fill. Okay, fluid fill cavity yang dipanggil blastosome. Okay, so ini adalah structure blastocyst. Okay, seterusnya berlakulah implantation of the embryo, iaitu di mana blastocyst ni dia akan embedded into endometrium ataupun uterus wall. So kalian lihat, this is the blastocyst tadi kan. Okay, so dia akan berlaku implantation lah dekat uterus wall ataupun endometrium. Okay, so ni berlaku usually pada hari lebih kurang 5 hingga 7 hari after fertilization. Okay, so during implantation, structure trophoblast, ingat balik tak, trophoblast ini adalah the outermost layer of the blastocyst ni kan. Okay, so the trophoblast ni dia akan differentiate untuk membentuk structure yang kita panggil chorion. Okay, to form the chorion. Okay, this one the chorion. So kalian lihat this the structure. So tadi ni baru proses implantation lah, starting kan. Okay, and then dia dah masuk ke dalam pada bahagian endometrium ni. Okay, trophoblast akan form chorion. So this one the chorion. Chorion then akan develop a finger-like projection daripada chorion ni. Okay, dia akan terbentuklah finger-like projection yang dipanggil chorionic. Okay, so the chorionic villi, okay, which grow into endometrium. Okay, the villi, chorionic villi. Okay, structure panggil CHO, chorionic. Okay, villi. Okay, ataupun villus which grow into the endometrium. Okay, so apa function chorionic villi ni? So daripada sinilah blastocyst akan dapatkan nutrient lah, okay, nourishment. Okay, so blastocyst obtain nourishment through the chorionic villi lah. Daripada chorionic villi ni dia dapat the nutrient. Okay. Okay, and then the structure satu lagi bahagian dalam kan ada satu cluster of cell, okay, pada one side tu itu panggil inner cell mass. Okay, ada satu structure kat sini kan, asalnya adalah inner cell mass. Okay, inner cell mass ni, okay, dia akan develop into embryonic disc. Okay, embryonic disc. Okay,
yang terdiri daripada epiblast dengan hypoblast. Okey, so ini dipanggil embryonic disc. Okey, embryonic disc ataupun embryo lah, develop into embryo. Embryonic disc ataupun so ini adalah embryo lah, nak cerita embryo akan membentuk embryo. Okay, which consists of epiblast. Okay, upper layernya ni ada structure. Okay, kat sini lah. Okay, epiblast dan lower layer. Lower layer of cell ni kita panggil dia hypoblast. Okay. Okay, so proses seterusnya adalah gastrulation, iaitu proses that establishes all 3 germ layers in the embryo. Okay, so kalau lihat the structure, kita start dengan mesoderm. So actually the mesoderm ni adalah daripada bahagian epiblast, okay, yang invaginate and migrate inward between the epiblast and hypoblast. Okay, so dia akan form mesoderm. And then untuk yang bahagian endoderm ni pula adalah sebahagian some epiblast cell ni dia akan displace hypoblast to form the endoderm. Dan seterusnya sel remaining in epiblast dia akan form, ada lagi iaitu structure yang akan form the ectoderm. Okay, this one the ectoderm ni pula, okay, sel yang remaining in epiblast layer dia akan develop into ectoderm. So bila 3 germ layers, 3 germ layer embryo is formed, so now blastocyst. Okay, so blastocyst is now called as the gastrula. Okay, so daripada tadi blastocyst lah kan, blastocyst. So bila dah terbentuknya the 3 germ layers ni, okay, the 3 germ layers, okay, ectoderm, mesoderm dengan endoderm ni, so blastocyst dipanggil sebagai gastrula. Okay. Okay, so last kali step yang terakhir dalam development of the embryo adalah organogenesis, okay, iaitu formation of organs. So they begin dengan formation, with the formation of neural tube, notochord and somit. So ada 3 neural tube, notochord dengan somit. So neural tube ni they originate from the dorsal ectoderm, and it will form the central nervous system. Okay, manakala notochord pula dia form from the dorsal mesoderm, and it provides skeletal support. Okay, so this one bahagian notochord, notochord. Okay, dan yang ketiga adalah somit lah. Dia akan form, somit ni form from mesoderm juga. Okay, from the mesoderm, and they will form the vertebrae and muscle. So somit ni adalah, okay, dia akan form the muscle. Okay, so organogenesis ni melibatkan formation, okay, the neural tube, okay, neural tube, somit dan juga notochord. Okay. Okay, so sebelum kita stop, sebelum saya stop this video lah, so tengok baliklah step yang pertama, di mana dalam untuk development of the embryo, dia start dengan proses yang kita panggil apa, cleavage kan. Okay, development of embryo ni can be divided into 3 stages lah. Start dengan proses cleavage, dan dalam proses ini akhirnya dia akan membentuk satu struktur dipanggil blastocyst. Okay, blastocyst. Okay, dan blastocyst ni kalau lihat dia punya struktur terdiri daripada ada trophoblast dan juga inner cell mass. So starting from here lah, seterusnya masuk kepada stage yang kedua, iaitu proses gastrulation. Daripada bahagian trophoblast dan inner cell mass ni, lastly akan menghasilkan the 3 germs dan akan membentuk the 3 germ layers.
kan, phylum layers, iaitu ectoderm, endoderm dengan mesoderm. Okay, so ada ectoderm, endo, and between the ecto dengan endo ni ada mesoderm. Okay, so now blastocyst ni kita dah panggil dia as a gastrula. Okay, gastrula. Okay, seterusnya step yang ataupun stage yang ketiga adalah organogenesis, iaitu development of the organ, di mana akan develop into parts organ dalam badan lah. Daripada bahagian ectoderm tu sendiri akan develop membentuk nervous tissue, outer skin layer, okay, part of sense organ, okay, mouth semua, okay, antaranya betul juga untuk endoderm juga, dia akan develop into parts of digestive tract, lung and respiratory tract, bladder. Manakala daripada mesoderm, okay, the layer mesoderm ni dia akan develop into muscle, bones, cartilage dan yang lain-lain ni lah. Okay.